Khabar semua? Baik. Ya, alhamdulillah. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pengajian kita pada Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari, bab yang kedua, tentang wanita haid mencuci kepala suaminya serta menyisir rambutnya. Ada page 495, betul? Kita tengok bab nombor 2. Wanita yang haid mencuci kepala suaminya serta menyisir rambutnya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita dah bahaskan tentang apakah maksud haid, dan bagaimana nak mengenali ciri-ciri haid. Dan haid tu keluarnya daripada kemaluan wanita yang berupa darah, darah yang berbau, dan dia adalah antara darah yang pekat, dan ada ciri-ciri yang lain. Jadi itu tentang haid yang terjadi pada semua wanita, kecuali wanita yang namanya lelaki. Maksudnya lelaki tak keluar haid dah. Kalau wanita semua wajib keluar haid, dan dia akan, apabila keluarnya haid itu menunjukkan umur baligh dia, dan dia akan ada banyak hukum di bawah tajuk haid. Yang kita tengok nombor 2, wanita haid mencuci kepala suaminya serta menyisir rambutnya. An Aisyah qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Telah diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku biasa menyisir kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku dalam keadaan haid. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, ia adalah salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan dia, sedangkan dia isteri yang keberapa bagi Nabi? Berapa? Ketiga. Isteri yang ketiga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut turutan Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan dia, itu yang ketiga. Yang pertama Sayyidatina Khadijah, yang kedua adalah Saudah, tuan ingat tak? Saudah, yang ketiga adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Aisyah, umurnya berapa? 9. Nabi kahwin umur 9. Aisyah umur 9 bersama dengan Aisyah. Dia ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan Nabi SAW kahwin dengan Aisyah, itu umurnya 7 tahun, dan bersama dengan Aisyah 9 tahun. Jadi itu antara riwayat yang masyhur yang menjadi pegangan jumhur. Jadi waktu tu Nabi SAW kahwin dengan Aisyah. Waktu Aisyah kat mana? Dekat Mekah. Sebelum Nabi hijrah lagi, Nabi dah kahwin dengan Aisyah. Ini kisah yang panjang tentang bagaimana Nabi SAW melamar Aisyah. Lalu bila dah kahwin dengan Aisyah, tapi Nabi tak bersama dengan Aisyah, Nabi tak tidur dengan Aisyah, Nabi tak duduk serumah dengan Aisyah, sehinggalah bila Nabi SAW dah berangkat ke Madinah, maksudnya dah lepas hijrah. Lepas hijrah pun Nabi belum lagi tinggal dengan Aisyah. Lalu pada satu hari Abu Bakar datang kepada Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, tak nak ke kau tidur dengan Aisyah? Sampai Abu Bakar pun risau.
ni kahwin tak kahwin ni. Sampai dia tanya, adakah kau tak nak tidur dengan Aisyah? Nabi katakan, aku nak, cuma aku tak ada peralatan rumah. Sampai begitu dhaifnya Nabi SAW. Lalu Abu Bakar pun berusaha untuk membelikan barang-barang yang diperlukan. Maka sejak daripada hari itu Aisyah tidur bersama Rasulullah SAW ketika usia dia 9 tahun. Jadi kita tengok usia dia 9 tahun. Lalu dia hidup kat Madinah dengan Nabi berapa tahun? 10 tahun. Betul? Jadi waktu Nabi wafat, Aisyah umur berapa tahun? 19. 19. Ada riwayat mengatakan 15, ada riwayat mengatakan 19. Tapi kalau kita kira, ikut perkiraan yang kita kira tadi, dia ada 19 tahun itu Rasulullah SAW wafat, sedangkan Aisyah masih kecil lagi umurnya, betul tak? Tapi subhanallah, pada usia yang 19 tahun ataupun 20 tahun itu, dah beribu hadis Aisyah hafal terhadap Nabi SAW. Kalau kita tanya sekarang anak-anak dara 19 tahun, hadis berapa dia hafal? Kita yang dah 50 tahun ni pun tak tentu lagi berapa banyak hadis kita boleh hafal. Itu tak menjadi satu masalah. Yang menjadi masalahnya adalah betapa dhaifnya kita dalam menuntut agama, dalam menuntut ilmu agama. Kerana itu tanda-tanda hari kiamat yang Nabi SAW katakan yang akan terjadi adalah merebaknya kebodohan. Kebodohan dalam ilmu agama. Kalau kita tanya semua orang bagaimana nak gunakan komputer ataupun laptop, semua orang tahu, betul? Bagaimana nak gunakan handphone, semua orang tahu. Bagaimana nak masak asam pedas kari ikan, semua orang tahu. Tapi kalau ditanya, contohnya, bagaimanakah kita nak sujud sahwi? Adakah selepas salam ke sebelum salam? Itu je ramai yang tak tahu. Sampai ada orang yang bertanya, Ustaz, kalau solat fardu kita kena ambil uduk, confirm lah. Tapi kalau solat sunat kena ambil uduk tak? Kita nak katakan bahawa tahap kejahilan ummah sampai ke tahap tu pada zaman sekarang. Maka benarlah apa yang Nabi SAW katakan, itu yang dia tanya sama ada wajib atau tak, itu okey lagi. Yang tak tahu ambil uduk langsung, berapa ramai yang dalam keadaan sedemikian. Jadi ini memang tanda-tanda hari kiamat bahawa tersebarnya kebodohan di kalangan kita. Di kalangan kita terlalu banyak orang yang bodoh. Dia bahasa kasar dia bodoh lah, tapi bahasa lembut dia jahil. Tapi sebenarnya sama aja. Betul tak? Jahil lah. Jahil cuba cakap dengan orang Arab, jahil, ambil kena tumbuk 2 kali. Tapi kalau kita cakap orang Arab bodoh, dia pun tak faham apa tu bodoh. Jadi dia punya perkataan kat situ adalah kita jahil dalam masalah agama kerana dilalaikan oleh dunia. Dilalaikan oleh dunia. Jadi itu musibah yang ada pada zaman sekarang. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang ada dekat dalam masjid ni, ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan untuk kita datang. Kerana apa? Kerana pagi-pagi hari Ahad ni dia sedap untuk apa? Sedap untuk tidur, betul tak? Lagi-lagi cuaca mendung macam ni, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan untuk kita datang masjid Allah, untuk kita menuntut ilmu, untuk meningkatkan ataupun menaikkan kejahilan daripada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengganjarkan kita syurganya, syurga Firdausil A'la minal jannah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu tentang Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kuntu urajjilu, aku biasa menyisir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyisir apa? Sikat. Aku biasa. Biasa maksudnya bukan sekali. Aku banyak kali menyikat kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku dalam keadaan yang haid. Kenapa Aisyah mengkhususkan bahawa dia sikat dalam keadaan haid? Kerana dia nak membantah kata-kata orang yang mengatakan bahawa haid itu tak boleh menyentuh suami isteri contohnya. Kerana itu dia tak kata waktu dia tak haid. Pasal waktu tak haid itu tak ada isu. Kerana waktu tak haid itu kita boleh bersatu dengan isteri, bersatu dengan suami. Ada semua benda kita boleh buat. Tapi dalam keadaan haid, dia ada perkara-perkara yang tak boleh buat. Antaranya bersetubuh, antaranya solat. Jadi adakah
menyentuh suami itu tidak boleh ataupun boleh. Lalu Aisyah mengatakan, tadi dia keluarkan satu statement, aku biasa menyisir kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku dalam keadaan haid. Jadi kita dalam keadaan haid ni, ibu-ibu pernah sikat kepala suami? Dia sikat dia waktu baru kahwin je, betul? Dah umur 50-an macam ni, apa nak sikatnya? Jadi dia, masalah dia adalah Nabi SAW dengan Aisyah ini adalah umurnya berbeza, jauh bezanya. Tapi Nabi SAW masih lagi berhubungan intim bersama dengan Aisyah, iaitu hatta sikat. Itu Aisyah sikatkan Rasulullah SAW. Jadi antara yang ibu-ibu kena kembalikan balik zaman romantik tu, daripada zaman sekarang, cuba sikat dengan suami sebelum suami datang masjid ataupun sebelum suami pergi kerja. Jadi at least adalah sentuhan. Ini kerana apa? Kerana mungkin dah banyak sangat masalah. Jadi sikatlah sendiri. Betul? Nak pergi kerja, gosok baju sendiri, tidur kat luar. Jadi subhanallah. Jadi itu antara perkara-perkara yang sepatutnya tak terjadi. Tapi antaranya kerana sikitnya ilmu kita, kerana tak berimannya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu tahap suami kepada seorang isteri adalah waktu Huzaifah bin Yaman, Muaz bin Jabal pergi dekat Yaman, sampai Muaz bin Yaman katakan, ya Rasulullah, kami nak sujud kepada engkau. Nabi katakan, tidak boleh seorang tu sujud kepada orang lain. Seandainya boleh, nescaya aku akan suruh isteri sujud kepada suami. Dia berani. Dia jangan buatlah. Dia cuma nak mengatakan ketaatan di situ, tahap dia tahap yang terlalu tinggi. Jadi kalau kita dah lama tak sikatkan suami, sikatkanlah suami. Suami kena sikatkan isteri tak? Boleh? Dia masalah kalau sikatkan isteri, gugurnya rambutnya banyak nanti. Panjang-panjang. Jadi kalau sikat dengan rambut suami ni, dia senang sikit, pendek. Pendek. Jadi sikat 2-3 kali dah okey. Kalau sikat rambut isteri, Allah Ta'ala alam, itu ikutlah kepentingan masing-masing. Jadi kat sini nak menyebutkan bahawa dalam bab haid itu boleh berhubungan selain hubungan kelamin, bersama suami dengan isteri. Itu nak menunjukkan bahawa isteri itu bukanlah najis. Yang najis itu hanya darahnya, tapi badannya itu tidak najis, dan itu boleh menyentuh Nabi SAW. Dan kita nak tengok nanti lepas ni hadis bagaimana dia menceritakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha sikatkan Nabi. Waktu tu Nabi di mana? Kita tengok hadis seterusnya. An Urwah annahu su'ila atakhdumuni al-haidu aw tadnu minni al-mar'atu wa hiya junubun, faqala Urwah kullu dhalika alayya hayyin wa kullun dhalika takhdumuni wa laysa ala ahadin fi dhalika ba'sun. akhbaratni Aisyah annaha kanat tarajjilu ta'ni ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya haidun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idzin mujawirun fil masjid yudni laha ra'sahu wa hiya fi hujratiha faturajjiluhu wa hiya haidun. Telah diriwayatkan daripada Urwah. Ini Urwah yang mana? Ini adalah Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair, anak kepada Zubair bin Awam. Jadi dia dengan Aisyah ni siapa? Apa hubungan Urwah dengan Aisyah? Kakak angkat, makcik, saudara belah mak. Kerana Urwah bin Zubair dia adalah suami kepada Asma binti Abi Bakar. Betul? Asma dengan Aisyah siapa? Adik-beradik. So Aisyah dengan Asma adik-beradik. So kalau Aisyah dengan Zubair dikira apa? Ipar ke? Tak. Aisyah dengan Zubair in-law. Ipar salah lah. Dia zaman dah maju macam ni. Jadi betul lah ipar. Ipar. Jadi
Zubair anak kepada Asma, Urwah anak kepada Asma dengan Aisyah, jadi makcik. Betul? Makcik. Okey. Jadi Urwah bin Zubair. Dan Urwah ni kalau kita tengok, Urwah adalah seorang yang betul-betul tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang antara yang kita pernah katakan bahawa seandainya dia nak minta gula, dia akan solat 2 rakaat untuk dapatkan gula tersebut. Kita kalau nak masak, ada gula tak? Ada gula, ada garam, betul? Pernah solat tak nak minta garam? Ambil je lah, ustaz ni leceh betul lah. Betul? Ambil tu, letak kunyit sikit, garam sikit. Tapi Urwah dia antara pengkhususan dia, yang antaranya dia punya rapatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bahawa dia beriman walaupun ada perkara tu, tapi selagi Allah tak izinkan ataupun selagi Allah Subhanahu wa taala tak memberikan dia tak akan dapat. Lalu itu pengharapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada zaman sekarang kita dah tak ada harap kepada Allah. Kita rasa aku ada duit, aku boleh beli apa yang aku nak, betul? Sampai kalau kita pergi pasar, kita nak beli apa yang kita nak itu, sampai kita tak bayangkan bahawa rezeki ni daripada Allah. Betul? Sampai kalau kita beli pun benda berlebihan, suka hati aku lah, duit aku. Nampak tak? Dia punya antara kita dengan Allah tu dah makin jauh, dan kita lupa bahawa rezeki tu rezeki Allah yang berikan. Dan kita nak kena tahu bahawa Allah bagi rezeki, bukan itu hak milik kita. Tapi Allah nak uji, kerana pada yaumul qiyamah rezeki itu akan apa? Akan ditanya, daripada mana kau dapat dan kepada apa kau belanjakan. Jadi subhanallah, Urwah yang antara seorang tabi'in yang besar, yang begitu agung di sisi para tabi'in. Jadi Urwah, daripada Urwah bahawa ia pernah ditanya, bolehkah wanita haid berkhidmat, iaitu memberi pelayanan kepadaku, atau bolehkah wanita berada di dekatku sementara ia dalam keadaan junub? Urwah menjawab, semua hal itu bagiku adalah perkara yang biasa. Jadi Urwah jawab apa? Itu adalah perkara yang biasa. Semua hal itu dilakukannya padaku dan tidak apa-apa bagi seorang pun. Aisyah telah mengabarkan bahawasanya beliau biasa menyisir. Jadi dia quote, Urwah dia quote pada Aisyah radhiyallahu anha, kerana Aisyah mengatakan bahawa dia biasa menyisir, yakni rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau dalam keadaan haid. Sementara beliau dalam keadaan haid, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu menetap di masjid. Jadi Aisyah sikat rambut Nabi, waktu tu Nabi kat mana? Nabi dekat masjid. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendekatkan kepalanya, iaitu kepada Aisyah yang berada di kamarnya. Lalu Aisyah menyisir rambut beliau sementara Aisyah dalam keadaan haid. Jadi ini banyak hukum kat sini. Tapi insya-Allah masalah wanita haid boleh masuk masjid atau tidak, itu nanti ada hadis khusus yang kita akan bawakan selepas bab ini. Kita tengok keterangan hadis. Hadis yang disebutkan dalam bab ini sangat sesuai dengan judul bab yang berkenaan dengan menyisir rambut. Lalu diikutkan setelah itu masalah mencuci kepala, berdasarkan qiyas, analogi atau sebagai isyarat terhadap jalur hadis yang akan disebutkan berikut pada bab bercumbu dengan wanita haid, di mana disebutkan secara tegas tentang wanita haid mencuci rambut suaminya. Hal ini merupakan keterangan bahawa badan wanita haid adalah suci. Underline tu, badan wanita haid adalah suci, dan haid tidak mencegah suaminya untuk bersentuhan dengannya. Jadi dia adalah penguat daripada hadis di atas, bahawa Aisyah menyikat kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan haid. Dan sekali lagi, waktu ini adalah dia sikat Nabi, tapi waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Kerana apa? Kerana rumah Nabi dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat tak? Bukan dekat lagi. Yang membezakan rumah Nabi dengan masjid Nabi adalah dinding rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila buka pintu, tetap itu dalam rumah, tapi kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam
boleh masuk di situ. Dan Aisyah sikatkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dalam rumah. Okay, jadi kita tengok mujawirun, menetap, maksudnya iktikaf. Jadi waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf di dalam masjid. Sedangkan Aisyah itu berada di dalam rumah. Jadi ada tak dia istilah iktikaf dalam rumah? Tak ada. Ya, kalau kita masuk masjid, itu nama dia kita solat apa? Tahiyatul masjid. Okay. Kalau masjid ni memang rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kita solat padanya. Kat rumah kita solat tak? Solat sunat. Boleh tak solat tahiyatul rumah? Masuk rumah kita solat tahiyat rumah. Kenapa tidak? Okay, kerana masjid tempat kita solat, rumah pun kita tempat kita solat. Malah rumah lagi tempat yang lebih agung daripada masjid bagi kita lah. Okay, kerana kat situ kita makan, kat situ kita mendidik anak-anak. Jadi boleh tak? Boleh. Tak boleh. Kerana apa tak boleh? Itu rumah kita, bukan rumah Allah. Tapi fadilat dia sama tak? Fadilat dia tak sama. Kenapa tak boleh? Kerana tak adanya contoh daripada Nabi SAW. Mungkin niat dia baik. Niat dia baik. Iaitu setiap kali masuk rumah mesti nak kena solat tahiyatul rumah. Tetapi dia punya masalah dia kerana Nabi SAW tak pernah memerintahkan hal sedemikian. Jadi kalau tak memerintahkan hal sedemikian, maka kita tak boleh lakukan, walaupun pada zahirnya nampak macam baik. Jadi di situ adanya iktikaf itu harusnya di masjid, dan tak adanya iktikaf di rumah. Walaupun kita duduk kat rumah tu berjam-jam, niat iktikaf, tetap takkan dapat kecuali kita membuat ibadah tertentu, tapi bukan dengan niat iktikaf. Maksudnya iktikaf. Jadi penafsiran kata mujawirun dengan iktikaf disebutkan secara tekstual dalam Naskhah As-Saghani yang asli. Adapun kamar Aisyah menempel dengan dinding masjid. Jadi Aisyah punya kamar, kalau kita sekarang ni tengok kamar dia kat mana? Dalam kamar hati. Kamar Aisyah kat mana? Bilik Aisyah kalau zaman sekarang dalam Masjid Nabawi, yang makam ataupun tempatnya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah kamar Aisyah radhiyallahu anha. Tapi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Aisyah tidur mana? Kan kamar Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dia dengan Aisyah, Nabi tidur dengan Aisyah kat situ. Sekarang Nabi wafat. Nabi diwafatkan ataupun ditanam jenazahnya, jasadnya di katil Aisyah punya bawah. Maksudnya dia alihkan katil Aisyah, dia tanam Aisyah dia tanam Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat situ. Jadi Aisyah duduk mana sekarang? Sewa rumah. Aisyah radhiyallahu anha tetap lagi duduk dalam rumah tersebut. Tetapi adanya partition. Partition tahu? In-law. Partition ni lah di dinding. Lalu lepas kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dibuatnya dinding pada kamar Aisyah. Lalu itu untuk membezakan rumah dengan kubur. Kerana dia tak boleh nak samakan. Kerana waktu Aisyah radhiyallahu anha, dia akan solat kat mana? Kat rumah. Pasal afdal tempat untuk wanita adalah di rumah. Lalu kalau Aisyah radhiyallahu anha solat di rumah, jadi selagi mana ada partition, selagi walaupun kat situ kubur, maka itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Jadi kalau kita ditanya tentang bagaimana nak solat di masjid yang ada kubur, jadi ini antara pembahasannya adalah para ulama mengatakan selagi mana ada partition, itu masih lagi boleh diperbincangkan. Selagi mana, contoh kalau kat tengah-tengah ni, kat sini ada kubur, kat kubur, kita solat betul-betul kat dalam dewan solat yang ada kubur begini, itu para ulama mengatakan itu tidak dibolehkan. Tetapi seandainya ada pembatasan seperti mana bilik Aisyah radhiyallahu anha, maka kat situ ada perbahasan yang panjang kat situ. Tapi sebaik-baiknya itu tidak boleh menjadikan kuburan dalam masjid, atau tak boleh membina masjid atas kuburan.
Kerana itu asal daripada masjid ini bukan tempat untuk menanam mayat. Kerana itu kalau kita orang tanya, habis Masjid Nabawi macam mana Ustaz? Masjid Nabawi itu memang Masjid Nabawi, apa kena mengena dengan Ustaz? Contohlah. Jadi kerana apa? Kerana Masjid Nabawi itu kita tengok macam hadis tadi, rumah Aisyah dia dekat sebelah Masjid Nabawi, betul? Dia tak termasuk dalam Masjid Nabawi. Jadi kita tengok pada asalnya itu adalah rumah Aisyah dan itu bukan masjid. Dan cuma ada peristiwa-peristiwa yang tak boleh nak dielakkan sampai dia termasukkan. Yang penting dia bukanlah kita masukkan kubur dalam masjid. Itu dah memang asalnya sedemikian. Jadi siapalah kita pun, kita akan ditanam di tempat perkuburan kaum muslimin. Tak boleh mentang-mentang kita wakaf kat masjid ni kita nak tanam. Nanti kubur aku lepas aku meninggal, aku nak ditanam dekat kapak ni, satu lot untuk aku. Khas untuk kat sana. Jadi itu tidak dibolehkan. Jadi ini maksudnya bahawa bilik Aisyah dengan Nabi SAW dengan Masjid Nabawi itu tak berapa, tak jauh pun. Kerana itu Nabi SAW pernah sekali itu Nabi SAW solat. Nabi SAW solat, lalu lepas Nabi SAW solat, Nabi SAW masuk dalam bilik. Jadi nak katakan dekatnya tempat Masjid Nabawi dengan rumahnya. Jadi memang buka pintu dan masuk Masjid Nabawi. Masuk balik, masuk rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan bukan hanya rumah Aisyah je kat situ, rumah Maimunah pun kat situ, rumah Safiyah pun kat situ. Dia ada banyak rumah. Dan rumah-rumah mereka itu bukanlah rumah yang besar. Okey, jadi kat situ Anda menyebutkan bahawa dalam riwayat ini Urwah telah menyamakan junub dengan haid atas dasar qiyas. Atas dasar qiyas. Kenapa atas dasar qiyas? Qiyas tu apa? Qiyas apa? Mana dapat perkataan qiyas ni? Daripada perkataan bahasa Arab lah. Qiyas, iaitu qasa yaqusu, iaitu dia membandingkan. Dan itu dalam sumber dalam Islam kita ada 4 sumber. Apa dia? Al-Quran, Sunnah, Ijma' dengan Qiyas. Kalau kita kena cari daripada Al-Quran, dan kena cari dalam Quran dan Sunnah, apakah perbahasan dia. Lepas tu kita kena tengok Ijma'. Ijma' ulama' katakan apa. Dan seandainya tak ada hukum daripada tiga-tiga ni, kita kena pakai Qiyas. Kena pakai Qiyas. Jadi macam Urwah, dia menjadikan haid itu dikiaskan dengan orang yang berjunub. Pasal ada kesamaan dia, iaitu kesamaan dia adalah orang yang kotor. Orang yang dalam keadaan kotor, itu tak bersih lagi. Kerana orang junub boleh solat tak? Tak boleh. Orang haid pun tak boleh solat. Jadi ada kesamaan dia dekat situ. Kerana itu Urwah bin Zubair mengatakan dua-dua itu tak jadi satu masalah. Hubungan antara keduanya cukup jelas. Sebab kotoran haid jauh lebih kuat dibanding junub. Junub itu kotoran dari segi dalaman, betul tak? Ataupun dia keluarnya air mani tersebut, dia hanya keluar begitu je, tapi dia tak adalah kotor sampai meleleh-leleh. Dia punya darah dia yang menyebabkan tempat-tempat lain kotor. Sebagaimana beliau mengikutkan hukum berkhidmat pelayan dengan masalah menyisir rambut. Jadi kat situ Urwah mengatakan bahawa dalam khidmat, dalam melayan suami, itu adanya sama dengan apa yang Aisyah cakap pasal sisir rambut. Pasal bila kita tengok apa yang ditanya oleh Urwah lain dengan jawapan dia. Dah tak? Urwah ditanya, adakah boleh seorang isteri berkhidmat kepada suami ketika dalam keadaan haid. Tapi Urwah membawakan hadisnya Aisyah. Pasal dalam hadis Aisyah menyebutkan sikat, dia tak sebut khidmat. Tapi itu daripada segi umumnya itu pun khidmat juga. Jadi kat situ adanya Urwah menyamakan khidmat dengan menyisir rambut. Jadi hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahawa badan wanita haid adalah suci. Demikian pula dengan air liurnya. Air liurnya. Maksudnya apa? Dia bukan hanya badan dia suci, tapi air liurnya juga suci. Tapi janganlah ludah kita pergi telan air liur. Maksudnya seandainya kita nak makan ataupun kita nak minum ada bekas air liur dan sebagainya, itu suci walaupun dalam keadaan haid ataupun junub. Itu bukanlah satu perkara yang najis. Jadi samping itu
orang yang sedang iktikaf tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami isteri dan segala hal yang menuju ke arah itu. Jadi itu menunjukkan bahawa iktikaf, orang yang iktikaf, maksudnya orang iktikaf kat dalam masjid, dia tak boleh melakukan hubungan intim, ataupun tak boleh melakukan muqaddimah. Muqaddimah faham? Muqaddimah apa kita panggil? Apa dia? Pendahuluan. Maksudnya dia bukanlah berjimat kepada orang yang buat iktikaf, tapi maksudnya dalam iktikaf ni dia tak boleh sikat manja. Faham sikat manja? Abang, rambut abang ni, dia macam tu lah. Maksudnya dia muqaddimah percemburuan itu tak boleh bagi orang-orang yang iktikaf. Jadi itu kalau nak sikat rambut, memang sikat rambut secara normal tanpa ada perasaan berahi dan sebagainya, itu dibolehkan. Jadi kat situ dia tidak dibolehkan melakukan hubungan suami isteri dalam segala hal yang menuju ke arah itu. Hadis tersebut juga menunjukkan bahawa wanita yang sedang haid tidak boleh masuk masjid. Underline kat situ. Ini salah satu dalil yang menjadi dalil para ulama yang mengharamkan untuk seorang wanita masuk kat dalam masjid. Tetapi dekat situ ada perbezaan pendapat. Ada perbezaan pendapat tentang adakah seorang wanita yang haid itu boleh masuk masjid ataupun tidak. Kerana apa? Kerana nanti kita akan bahaskan hadis yang khusus tentang tak boleh masuk masjid orang yang haid dan orang yang berjunub. Tapi apabila kita bersandarkan kepada hadis ini adalah hadis yang sahih. Tapi dalam masa yang sama ada para ulama yang mendhaifkan hadis ni, ada yang menghasankan hadis ni. Dan ada pula hadis yang membawakan bahawa adanya seorang wanita itu Nabi SAW buatkan rumahnya kat dalam masjid. Wanita Nabi SAW tempatkan rumah dia dekat dalam masjid. Dan kalau wanita ada kat dalam masjid, itu sama ada dia haid ke tak haid ke, rumah dia kat dalam tu. Jadi kat situ ini ada perselisihan pendapat para ulama. Kalau seandainya betul-betul tak boleh, mesti Nabi SAW tidak arahkan rumah wanita tersebut dekat luar masjid. Buatkan satu kemah khas untuk dia dekat luar masjid. Tapi ini Nabi SAW buatkan rumah dia dekat sebahagian dekat dalam masjid. Tempat yang kecil dan sebagainya. Jadi kat sini ada perbezaan pendapat. Jadi jumhur ulama mengatakan bahawa tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Tapi ada yang mengatakan itu dibolehkan seandainya memerlukan. Seandainya itu adalah ada hajatnya untuk dia kena masuk masjid. Jadi kita nak kena tanya pula, masjid ini kawasan dia adalah kawasan yang mana? Kan kita biasa tengok ada had iktikaf. Betul tak? Ada had iktikaf. Kat sini boleh masuk, yang tempat lain tak boleh masuk masjid. Jadi itu nak kena detail lah. Apa-apa yang boleh dan apa-apa yang tidak boleh. Tapi apa pun kat sini ada perbezaan pendapat. Sama ada kita berpegang kepada pendapat yang mengatakan haram, itu lebih ramai yang berpendapat dengan sedemikian. Tapi seandainya ada orang yang mengatakan adanya perbezaan pendapat, dia mengambil pendapat yang mengatakan itu tidak haram. Maksudnya kalau iktikaf tu tak boleh lah. Cuma dia punya masalah dia, adakah wanita haid kalau dia seorang guru, dia seorang guru Quran contohnya, dan dia memang mengajar kat masjid. Jadi adakah waktu haid dia nak kena batalkan kelas dia? Tiap-tiap bulan kena batal kelas 11 hari ataupun 15 hari. Itu belajar berapa hari? Belajar tinggal berapa hari. Jadi kat situ, situ perbahasannya. Seandainya memang dia orang yang tetap ataupun orang yang memang wajib untuk melakukan tanggungjawab, itu pun ada masalah pula. Adakah orang haid boleh baca Quran? Nanti kita akan masuk. Jadi penting bab haid ni supaya kita tahu apakah hukum-hukumnya. Dan seandainya kita tahu satu hukum, dan insya-Allah saya akan bawakan pendapat-pendapat yang lain supaya kita lebih luas pendapat-pendapat yang kita akan bincangkan, supaya kita berpegang dengan pendapat kita. Dalam masa yang sama kita menghormati pendapat orang lain kerana ada perbahasannya di kalangan para ulama. Jadi kat situ Ibn Battal berkata, hadis ini juga menjadi bantahan terhadap Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini imam siapa? Imam kita, betul tak? Imam kita Imam Syafi'i. Kerana kita bermazhab apa? Bermazhab Syafi'i.
Jadi kat sini adanya bantahan terhadap Imam Syafi'i. Tapi kita jangan sangka bahawa bantahan ni bantahan yang nak gaduh punya. Tak. Ini adalah bantahan ilmiah kita panggil. Ada bantahan dari segi academically. Bahawa dia kalau tak setuju dengan pendapat Imam Syafi'i, kerana apa? Kerana ni antara bantahannya. Kita tengok. Kerana apa? Ibnu Battal berkata, hadis ini juga menjadi bantahan terhadap Imam Syafi'i yang mengatakan, kerana Imam Syafi'i membuat dalam mazhabnya mengatakan bahawa bersentuhan dengan wanita dapat membatalkan wudu. Ini memang kita amalkan, betul tak? Bersentuhan dengan wanita itu dapat membatalkan wudu. Jadi Ibnu Battal mengatakan bahawa hadis ini membatalkan pendapat Imam Syafi'i. Kerana apa? Aisyah sentuh dengan Nabi SAW waktu Nabi dalam iktikaf lagi. Adakah dia membatalkan wudu ataupun tidak? Jadi kita kalau sentuh suami batal wudu tak? Suami sentuh isteri batal wudu tak? Kalau pendapat Imam Syafi'i. Kalau pendapat Imam Syafi'i itu membatalkan wudu. Tetapi pendapat yang tak membatalkan wudu antaranya pendapat Hambali, pendapat mazhab Hambali dan beberapa pendapat yang lain. Kerana apa? Kerana antaranya hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Kerana Nabi SAW bila Aisyah, antaranya hujahnya tu pasal kita katakan hadis ini membantah pendapat Imam Syafi'i. Kerana orang yang berpendapat bahawa tak batal wudu, itu berdalilkan dengan hadis ini. Tapi Imam Syafi'i mengatakan batalnya wudu kerana itu adalah itu dalam dari segi definisi ataupun tafsiran aula mastumun nisa. Dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang orang yang menyentuh wanita, itu batal wudu. Tapi adakah maksud dia? Maksud dia menyentuh dari segi zahir ataupun menyentuh itu adalah bersetubuh. Jadi kat situ adalah perbezaan pendapat. Jadi seandainya kita berpegang kepada batal, boleh, itu lebih berhati-hati. Itu lebih berhati-hati. Tapi seandainya kalau kita contoh biasanya kalau pergi Mekah, betul? Kalau pergi Mekah, pergi Madinah, dia akan transfer mazhab. Dia macam transfer account. Dia akan transfer. Maksudnya apa? Dia akan berpegang dengan pendapat mazhab di sana bahawa tidak membatalkan wudu. Sebenarnya bukan mazhab, sebenarnya adalah pendapat ataupun salah satu hadis-hadis Nabi SAW yang jelas bahawa ia tidak membatalkan wudu. Antaranya adalah waktu Nabi SAW solat, betul? Aisyah radhiyallahu anha waktu malam dia tak nampak kat mana Nabi. Lalu dia pun bangun waktu dulu gelap, betul tak? Dia tak ada sleeping lamp. Betul? Sama sekarang ada sleeping lamp tak? Ada kan? Ada. Kita tidur ada satu lampu buka sampai pagi. Jadi itu lain. Jadi zaman dulu kalau gelap, betul-betul gelap. Jadi Aisyah pun nak cari kat mana Nabi SAW. Lalu Aisyah pun pegang kaki Nabi SAW. Dan Nabi SAW pun tak tendang Aisyah. Betul? Kalau kita lah, alamak ini kacau daun lah, aku tengah solat ni, hei boleh pegang aku pula. Jadi Nabi SAW itu tidak lakukan sedemikian. Lalu Nabi SAW teruskan solat. Jadi itu menunjukkan bila Aisyah sentuh kaki Nabi itu tak membatalkan wudu. Jadi ini antara pendapat yang mengatakan tak batal wudu. Tapi kalau kita berpendapat dengan Imam Syafi'i punya pendapat, itu tak ada masalah. Maksudnya itu salah satu pendapat yang tadi dibahaskan dalam mazhab. Dan itu pendapat yang lebih berhati-hati. Tapi kita tak boleh katakan pendapat yang lain salah. Jadi ini kita nak kena belajar saling menghormati pendapat antara mazhab-mazhab dalam Islam. Kerana ini hanya perbezaan pendapat. Jadi lepas ni batal tak batal? Dah belajar hadis ni. Dia terpulang lah. Seandainya kita tak yakin, tak payah amalkan. Tapi seandainya kita yakin bahawa tak batalnya wudu, itu insya-Allah kita boleh amalkan. Tapi dalam masa yang sama, yang penting jangan salahkan orang je. Itu nak kena jaga. Okey, jadi di situ dia membantah perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan bahawa bersentuhan dengan wanita dapat membatalkan wudu. Akan tetapi dalam hadis ini tidak ada indikasi yang menunjukkan hal itu, sebab dalam iktikaf tidak diisyaratkan wudu. Jadi ini jawapan Ibnu Hajar. Pasal Ibnu Hajar dia bermazhab Syafi'i.
Jadi bila Ibn Battal dia menyanggah pendapat Imam Syafi'i, lalu Ibn Hajar pun menjawab bahawa dia tak boleh nak jadikan hujah hadis ni. Kerana apa? Kerana orang iktikaf tak syarat pun ambil wuduk. Dan Nabi dalam hadis tu pun Aisyah tak mengatakan waktu tu Nabi dalam keadaan berwuduk. Ataupun tak ada perkara-perkara yang menunjukkan betul Nabi dalam keadaan berwuduk. Dalam hadis tersebut juga tidak ditemukan keterangan bahawa beliau SAW melakukan solat setelah itu. Jadi ini pun antara bantahannya juga. Meskipun dikatakan bahawa beliau SAW melakukan solat setelah disisir oleh Aisyah, tetap tidak menjadi dalil bahawa bersentuhan dengan wanita tidak membatalkan wuduk. Kerana menyentuh rambut tidaklah membatalkan wuduk. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi dia ada masalah lain pula. Masalah dia, kalau sentuh kulit dengan kulit itu batalkan wuduk. Sekarang kalau sentuh rambut, rambut bukan kulit, betul? Rambut tu apa? Rambut tu hair. Bagus anak. Rambut bukan kulit lah. Maksudnya rambut tu rambut lah. Rambut tu hair lah. Jadi itu perbahasan yang lain pula. Dia adakah sikat rambut? Dan kalau kita sikat rambut kena kulit tak? Kebanyakannya tak kena. Ataupun boleh jadi kena juga, betul? Jadi itu perbahasan yang dah terperinci lah kalau kita nak masuk dalam bab tu. Tapi apa pun daripada bab ini kita dapati bahawa orang yang haid itu tidak najis. Orang yang haid itu tidak najis, boleh melakukan semua hubungan dengan suami kecuali hubungan kelamin ataupun hubungan berjima' bersama suami. Dan begitu juga. Tapi boleh mandi bersama suami tak? Dalam keadaan haid boleh mandi bersama suami? Pernah buat? Suami pernah mandi dengan isteri dalam keadaan haid? Soalan. Jadi dia masalah dia mandi. Mandi ini tak menjadi, mandi bukan masuk bersetubuh. Nanti kan kita akan cakap dalam tadi tu kita dah katakan akan menerangkan bagaimanakah hukum bercumbu waktu haid. Kerana berjima' lain dengan bercumbu. Bercumbu itu adalah bercumbu lah, faham bercumbu? Dia macam ada bumbu sup tu. Dia bercumbu adalah tadi kita sebutkan bahawa muqaddimah jima'. Tapi kalau jima' sendiri, itu mensyaratkan memasukkan kemaluan pada kemaluan. Jadi itu dalam bab yang kita akan bahaskan lepas tajuk ini. Okey. Jadi kita tengok tajuk seterusnya, nombor 3. Seorang suami membaca Al-Quran sambil berbaring di pangkuan isterinya yang sedang haid. Subhanallah. Tengok tajuk dia pun dah menarik. Betul? Tajuk dia pertama apa? Seorang suami baca Quran. Itu namalah. Suami baca Quran sambil baring. Sambil baring. Jadi kita baca Quran, kita duduk ke baring? Duduk. Betul? Pernah baca Quran baring? Pernah? Surah apa? 3 Kul. Mulk. Oh, Masya Allah, baca baring ni. Yang lain pernah buat? Dia kalau biasa kita baring, kita baca apa? Baca doa tidur. Betul? Tapi kita kan tengok, baca doa tidur antaranya baca 3 Kul. Betul? Antaranya baca ayat kursi. Jadi boleh baring tak? Boleh baring ke bangun dulu? Baring je lah. Baring. Lepas tu antaranya kita tiup. Betul tak? Tiup. Jangan tiup kat telinga suami. Dah baca Allah. Puh. Abang, mudah-mudahan abang bangun subuh lah besok. Dia jangan begitulah. Maksudnya kan sunnahnya Nabi SAW ajarkan bila kita dah baring, kita baca doa antara 3 Kul, ayat kursi, kita tiup kat tangan, kita sapu daripada kepala. Bukan sapu kat muka je, sapu daripada kepala. Jangan korek telinga. Sapu sampailah apa yang kita sampai waktu kita baring. Jadi tak payah sampai kita nak bangun dekat masuk kat bawah kuku, kaki semua tak payah. Dia apa yang mampu saja. Jadi itu menunjukkan bahawa bolehnya kita
baca Quran waktu baring. Cuma dia, kalau orang kita katakan dia tak berapa sopan, betul tak? Quran, orang kita dia punya sopan dia tinggi, kesopanan dia tinggi, tapi tak bermaksud haram. Tu nak kena tahu sopan. Tapi kalau kita baca dalam keadaan baring, kita akan masuk hadis ni. Okey, jadi itu baca Quran sambil baring di pangkuan. Tu underline tu, di pangkuan isterinya. Maksudnya apa? Pangkuan kat mana? Adakah isteri dia menggendong suami? Pangkuan tu dekat peha isterinya, betul? Maksudnya dia baring dekat peha isterinya yang sedang haid, yang sedang haid. Okey, kita masuk kepada hadisnya. Wa kana Abu Wa'il yursilu khadimahu wa hiya haidun ila Abi Razin fatatihi bil mushafi fatumsikuhu bi'ilaqatihi. Biasanya Abu Wa'il menyuruh pembantunya yang sedang haid kepada Abu Razin, lalu pembantunya membawa mushaf untuknya seraya memegangnya pada pengikatnya. An Mansur bin Safiyah anna ummahu haddatsathu anna Aisyah haddatsatha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u fi hajri wa ana haidun thumma yaqra'ul Quran. Telah diriwayatkan daripada Mansur bin Safiyah bahwasanya ibunya menceritakan kepadanya bahawa Aisyah bercerita kepadanya, sesungguhnya Nabi SAW biasa bersandar di pangkuanku sementara aku dalam keadaan haid. Kemudian setelah itu beliau SAW membaca Al-Quran. Okey, jadi keterangan hadis kita sambung minggu akan datang. Jadi ini tajuk yang menarik sebenarnya. Jadi insya-Allah kita akan bahaskan secara detail adab-adab membaca Al-Quran, dan begitu juga dengan masalah yang berkaitan dengannya. Okey, jadi insya-Allah kita sambung kita punya figure Rasulullah. Kita tengok muka surat 93, hadis ke-95. Kita tengok, kita masih lagi dalam bab ke-16 tentang serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-16 tentang serban Rasulullah. Kita tengok hadis yang terakhir. An Ibn Abbas anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataban nasu wa alaihi imamatun dasma. Sebelum ni kita jumpa imamatun sauda. Sekarang ni imamatun dasma. Apa beza dia? Kalau sauda itu apa? Hitam. Sauda tu color hitam. Tapi kalau dasma itu adalah minyak. Kita tengok daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan khalayak, khataban nas. Maksudnya dia berkhutbah dekat depan ramainya manusia dengan memakai serban yang berminyak. Serban yang berminyak. Okey, jadi kita tengok Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni siapa? Siapa nama dia? Abdullah. Tulis kat tepi tu Abdullah. Nama Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bin apa? Abbas Sa'ad. Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas kan pakcik Nabi. Ingat? Abbas, antaranya Abu Talib, antaranya Hamzah, semua bin Abdul Muttalib. Jadi tulis kat situ Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib atuk Nabi. Atuk Nabi SAW. Jadi Ibnu Abbas macam mana dia boleh riwayatkan hadis daripada Nabi? Kerana waktu tu dia masih kecil lagi umurnya.
kecil lagi umurnya. Dan dia antara seorang sahabat yang pintar, dalam meriwayatkan hadis dan dalam menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia antara orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan apa? Doakan kepintaran padanya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan, ya Allah, semoga engkau memfaqihkan dia dalam agamanya. Memfaqihkan dia dalam agamanya, dan moga engkau memberikan dia ilmu takwil. Takwil itu apa? Ilmu takwil itu adalah ilmu penerangan kepada Al-Quran. Tafsiran itu pasal kita tengok dalam tafsiran, banyak-banyak kitab tafsir semua akan quote daripada Ibnu Abbas. Riwayat Ibnu Abbas, pasal dia yang paling tahu tentang ilmu tersebut. Tapi dia seorang yang warak. Dia seorang yang warak. Kerana apa? Kerana dia menjadi rujukan selepas kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi rujukan umat pada zaman tabi'in. Tabi'in, dia menjadi salah satu orang yang paling faqih dalam agama pasal doa Nabi tadi. Lalu dia faqihnya dia. Biasanya kita tengok kalau sahabat ni dia at last meninggal dekat Madinah. Betul? Dapat at last meninggal kat Mekah, ataupun dia pergi berperang, at last mati dekat Syam ataupun mati kat Iraq. Tapi Ibnu Abbas mati dekat Taif. Tak pernah. Ataupun tak ada orang yang nak mati kat Taif, tapi Ibnu Abbas antara orang yang meninggal dekat Taif. Kenapa dia meninggal kat Taif? Taif kat mana Taif? Dekat Taman Jurong. Taif kat mana? Kalau kita tengok dalam map, dah tengok map belum? Madinah kat atas, Mekah kat bawah, Taif kat bawah daripada Mekah. Dan Taif ni adalah kawasan pergunungan. Betul? Bandar gunung. Kalau macam kita tengok Genting Highland, betul? Di gunung, tiba-tiba kat atas ada city. Tapi Taif ni dia bandar macam Singapura, tapi kat atas gunung. Kat atas gunung. Tu pasal kalau nak naik Taif, dia punya jalan yang bahaya. Jalan yang bahaya. Tu pasal kat atas tu ada cable car. Betul, kat Taif ada cable car. Dia akan menghubungkan antara 4 gunung. Jadi pernah pergi Taif kan? Tak pernah pergi. Kalau pergi Mekah, daripada Mekah dengan Taif tu hanya sejam. Hanya sejam. Kalau Mekah pergi Madinah 4 jam. Betul, naik bas. Ada yang 5 jam. Tapi kalau Mekah pergi Taif itu hanya sejam. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia meninggal dekat Taif. Dekat atas gunung tu ada satu masjid, nama dia Masjid Ibnu Abbas. Masjid Ibnu Abbas. Dan dekat sebelah masjid tu dia ada perkuburan umat Islam. Itu antara kubur Ibnu Abbas dekat sana. Dan kenapa Ibnu Abbas memilih Taif? Kerana Ibnu Abbas dia tinggal dekat Mekah, tapi dia tak sanggup tinggal Mekah. Pasal apa tak sanggup? Pasal kalau kita dapat peluang tinggal Mekah, nak tak? Nak. Pasal apa? Sekali solat berapa? Sekali solat 100,000. Subhanallah. Ini sekali solat kat Mekah, itu 100,000 kali ganda pahalanya. Itu belum times dengan berjemaah. Betul? Times dengan jemaah 27. Jadi 2.7 million. Betul? 100,000 times 27 berapa? 2.7 million. Dah boleh beli rumah banglo sini. Itu hanya sekali solat je. Hanya sekali solat kat Mekah. Tapi kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia tak sanggup duduk Mekah? Kerana dia tahu bahawa pahala banyak. Tapi tengok waraknya dia. Tengok dia takut seandainya dia buat dosa. Pasal dosa kat sana pun kalau buat sekali banyak. Jadi dia takut. Sebenarnya kalau kita tengok sahabat ni, insya-Allah lah dia dalam iman dia antara orang yang paling kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kerana tawaduknya dia tak nak duduk Mekah. Kerana dia takut dia terbuat dosa, Allah melaknat dia. Jadi dekat situ tawaduknya Ibnu Abbas. Lalu dia meninggal dekat sana. Dan kat situ ramainya orang yang belajar dengan Ibnu Abbas. Kerana orang waktu tu zaman cari sahabat. Mereka mencari sahabat, lalu ramai yang
yang pergi menuntut dengan Ibnu Abbas dekat Masjid Ibnu Abbas. Lalu kalau ada kesempatan nanti kita pergi. Kita buat travelling ke sana. Naik bas lah, excursion. Tapi tak boleh lah. Itu kerana itu kalau kat sana nak masuk Taif tu nak kena ada visa lain. Visa lain iaitu visa apa kita panggil? Visa ziarah. Tapi kalau masuk dia antara dua lah. Dia kalau tak ada visa tu selamat atau tak selamat je lah. Kerana tapi biasanya ada juga orang yang masuk dia tak pakai visa. Pasal dia ada checkpoint kat sana. Polis dia punya mood dia nak tengok lah. Dia tak nak tengok lepas. Tapi tu pasal kalau kita tengok macam sekarang ni musim panas. Sekarang dah masuk musim panas dekat Arab, semua orang akan lari Taif. Pasal kalau contohnya Mekah, Madinah punya panas 53 darjah Celsius, dia akan pergi Taif. Taif baru dalam 30. Jadi Taif ni kira tempat apa kita panggil? Tempat bercuti lah. Tempat bercuti ataupun tempat ambil angin sejuk kat sana. Kerana apabila musim sejuk lagi, Taif lagi sejuk. Jadi dia punya tahap dia begitu. Jadi tu pasal Ibnu Abbas meninggal kat sana dan dia pilih untuk hidup kat sana kerana tawaduknya dia takut buat dosa. Dekat Mekah. Jadi kita ni subhanallah, kita tak takut buat dosa. Betul tak? Ibnu Abbas tu kalau boleh banyak pahala dia sebenarnya, tapi dia kerana dia takut. Tapi kita mudah-mudahan kita makin belajar, kita makin dengar cerita para sahabat, kita makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW berkhutbah di hadapan khalayak dengan memakai serban yang berminyak. Jadi trend boleh buat trend serban kita minyakkan dulu baru pakai. Tapi itu bukan maksud hadis ini. Maksud hadis ini apa? Nabi SAW ia adalah orang yang kalau dia pakai minyak, dia akan pakai minyak dia dekat rambutnya, dia akan pakai minyak kat janggutnya. Dia kalau pakai minyak atar, dia akan pakai minyak dekat bajunya. Jadi nampak macam berminyak. Tapi bukan maksudnya ambil serban dia, celup minyak baru pakai. Maksudnya kepala Nabi memang dah berminyak, betul? Maksudnya minyak dengan minyak zaitun. Lalu Nabi SAW ikat serban. Dan kerana minyak yang tadi tu dia serap dekat serban tu, jadi nampak berminyak. Nampak berminyak. Jadi bukan maksudnya kita ambil serban. Ni nanti kan trend makcik-makcik ambil tudung sekarang ni. Minyak masak. Jadi rangup dia punya tudung. Jadi itu bukan maksud hadis ni. Jadi maksudnya adalah bila dia memakai minyak di kepala, dan Nabi SAW bila pakai serban, itu nampak minyak yang bekasnya daripada kepala tersebut. Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi memakai serban. Dan serban tu kalau kita boleh detailkan, dia ada serban warna hitam. Betul tak? Alaihi imamatun sauda. Dan begitu juga dengan dia punya serban dia, antaranya adalah dengan berminyak serbannya, kerana banyaknya minyak pada rambut Nabi SAW. Jadi kalau kita pakai serban, hari ini kalau kita pakai serban, dia akan menjadikan kita orang yang lebih apa? Kalau pakai serban, jadikan kita orang lebih apa? Lebih besar kepala. Orang yang pakai serban lah. Orang yang pakai serban dia jadi orang yang pakai serban. Kerana apa? Kerana dia pun pakai serban. Cuma saya nak katakan bahawa serban ini seandainya kita pakai kerana kita mencintai Nabi SAW, kita akan dapat pahala cintakan Nabi. Dia serban itu sendiri bukan pahala. Itu nak kena faham statement dia. Serban itu sendiri bukan pahala. Kerana kalau serban itu sendiri pahala, orang kafir dapat pakai dapat pahala. Betul? Betul lah. Kalau kita tengok Abu Lahab, Abu Jahal pakai serban, dapat pahala tak? Tak dapat. Pasal apa tak dapat? Sebab itu memang pakaian Arab. Betul? Kalau pakaian kita pakai songkok. Pakai songkok. Jadi songkok ada dua. Satu songkok Melayu, satu songkok Haji. Kalau kita pakai songkok dapat pahala tak? Lepas ni semua tanggal songkok ni.
Tak, dia misal ni, dia kalau kita pakai songkok kerana kita nak berhias. Okay, kenapa kita datang masjid? Kenapa kalau orang masuk masjid mesti pakai songkok? Kerana dia di bawah dalil khuzu zinatakum inda kulli masjid. Allah katakan, ambillah, pakailah perhiasan-perhiasan kamu sewaktu kamu nak datang masjid. Jadi itu pasal kita pakai songkok ataupun kita pakai tutup kepala. Dan itu lebih elok lah, betul tak? Orang pakai songkok dengan tak pakai songkok, mana handsome lagi? Pakai songkok lah. Okey, jadi dia punya masalah dia bukan songkok itu pahala. Boleh Boleh faham Bukan songkok tu pahala, tapi yang membuatkan dia pahala kerana dia bercantik-cantik untuk pergi masjid. Contoh kalau kita tengok kat Malaysia, contoh orang-orang Cina pakai songkok. Jadi kalau tengok dalam ahli parlimen ada orang bangsa lain, dia pakai songkok, pakai baju kurung dan sebagainya. Nampak macam Islam. Tapi itu bermaksud songkok itu bukan pakaian agama. Songkok itu pakaian adat. Pakaian kaum kita, kaum orang Melayu, dia punya pakai songkok. Jadi kalau kat Malaysia contohnya, dia punya rasmi dia semua pakai songkok walaupun Cina. Begitu juga dengan orang Arab. Orang Arab kafir ke Islam ke semua pakai serban. Pasal memang pakaian dia. Jadi saya nak katakan bahawa serban itu sendiri secara zatnya itu bukan pahala. Seandainya kita pakai tadi kerana nak contohi Nabi, kerana nak feel macam aku sayang kat Nabi, itu dapat pahala sayangkan Nabi. Dia kena bracket kat situ, sayangkan Nabi SAW. Kerana ada hadis yang maudhu, dhaif jiddan, iaitu adalah tentang perihal orang yang pakai serban dalam solatnya. Betul? Kita dah bawakan hadis tu minggu lalu bahawa Nabi SAW bersabda, orang yang solat dengan memakai serban mendapat 40 kali ganda solat orang yang tak pakai serban. Maksudnya apa? Dalam hadis tu mengatakan bahawa orang lelaki yang pakai serban, ni bukan orang perempuan tapi sekarang orang perempuan yang pakai serban. Betul? Trend tudung dia apa tu? Teben. Terbelit leher baru tahu. Betul? Orang tu kepala satu besar kat sini, maksud leher nampak leg je. Jadi ini masalah perempuan lain lah. Jadi kalau orang lelaki solat pakai serban, kalau ikut hadis ini, tapi hadis ini hadis yang tak sahih, jadi tak boleh ikut. Jadi hadis ini tak boleh dipakai, kerana dia akan membezakan orang serban 40 kali ganda pahalanya daripada orang yang tak pakai serban. Jadi kerana kita nak kena tengok bahawa Nabi SAW kadang-kadang pakai serban, kadang-kadang tak pakai serban, kadang-kadang Nabi buka. Jadi itu dia punya. Jadi kita nak conclusion dia, serban adalah pakaian adat Arab. Adat Arab seandainya kita pakai kerana cintakan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapat pahala cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan serban tu adalah serban yang lilit. Yang lilit. Tu pasal kita tengok Arab sekarang pun tak pakai serban. Betul tak? Arab pakai selendang dia. Tu pasal adat ni dia berubah. Adat dia berubah. Macam dulu, kita makcik-makcik dulu pakai tudung apa? Pakai tudung siput. Siput ke? Apa saya main hentam je nama ni. Dia pakai apa yang ikat belakang tu? Scar. Apalah nama dia kan. Dia memang nampak leher, dia macam pakai gitu lah. Tapi sekarang ni dia dah pakai tudung. Tengok semua tudung labu. Masya Allah, ada ahli syurga saya nampak semua ni. Amin. Bapak-bapak pun sama juga, pakai jubah, pakai baju, pakai songkok, semua cantik-cantik. Jadi dia punya trend tu makin berubah. Jadi Islam itu tidak ikut perubahan trend tersebut, tapi Islam tu apa yang Allah dan Rasulnya katakan. Jadi itu tentang serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kita masuk seterusnya tentang ciri-ciri kain sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-17, babu ma jaa fi sifati izari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-17 tentang ciri-ciri kain sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izar, apa maksud izar? Izar adalah kain sarung yang dia pakai bawah. Maksudnya daripada bawahnya. Yang kita pakai, kita tengok orang pakai jubah, dalam dia izar. Seluar dalam tu izar. Kerana tu orang Arab kalau pakai jubah, dia punya aib, dia menjadi satu keaiban kalau seluar kat dalam tu nampak.
Faham tak? Contohnya kita pakai jubah, kita pakai seluar dalam tu lebih panjang daripada jubah, itu aib. Faham macam sekarang ni kita pakai jubah ni, sekarang seluar kat dalam tu lebih panjang daripada jubah ke tak? Jangan buka. Maksudnya kalau kita berdiri, kita tengok dia punya seluar dia sama ada lebih panjang daripada jubah, itu maksudnya memalukan lah. Itu pasal adat dia. Macam tu juga kalau macam orang Arab, adat dia kalau main kepala tu normal. Datang tepuk, tam. Okey. Tapi kalau kita main kepala macam mana? Dah bertumbuk dah, kita bertumbuk balik, betul tak? Ataupun kita hentak balik kepala dia. Pasal itu adalah dia punya adat dia. Jadi dia kalau pakaian dalam, tu pakaian dalam. Tu pasal orang Arab dia tak akan buka jubah. Dia tak akan buka jubah. Pasal apa? Yang dalam tu, seluar dalam tu, itu seluar dalam bagi dia orang. Kalau kita seluar dalam ada boxer, boxer ni. Dia adalah dia punya seluar dalam, dia punya nama-nama dia. Tapi Arab jadikan benda tu seluar dalam tu pasal aib. Aib bagi dia orang lah. Aib bagi dia orang. Okey, jadi itu nama dia izar. Izar pakaian yang dalam jubahnya. Jadi kita tengok hadis yang pertama, an Abi Burdah an abihi qala akhrajat ilaina Aisyah radhiyallahu anha kisaan mulabbadan waridaan ghalizan faqalat qubida ruhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadain. Daripada Abu Burdah, daripada ayahnya. Daripada Abu Burdah, daripada ayahnya. Ayahnya tengok footnote kat situ. Siapa nama ayahnya? Ayahnya bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari, pernah dengar tak nama dia? Abu Musa Al-Ash'ari antara penulis wahyu. Tulis kat tepi tu. Abu Musa Al-Ash'ari pangkat dia antara adalah orang yang menulis wahyu. Seorang sahabat yang masyhur. Panjang ceritanya. InsyaAllah saya akan bawakan cerita dia InsyaAllah pada minggu akan datang. Masa kita tak banyak masa ni. Daripada Abu Burdah, daripada ayahnya. Jadi Burdah ni anak kepada siapa? Abu Musa Al-Ash'ari. Ia berkata, Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan kepada kami sebuah pakaian yang kumal dan bertambal. Apa dia tu? Macam sambal ke? Dia kumal dan bertambal ni maksudnya kusut dan bertampal. Dia kusut. Tahu kain-kain yang kusut, kain buruk. Tak sedap lah pakai kain buruk. Ada kain yang buruk jugalah. Serta sebuah kain sarung yang kasar. Nampak kain sarung yang kasar. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal sewaktu memakai ini. Subhanallah. Itu orang yang paling Allah cinta. Itu orang yang paling kita sanjung. Setiap waktu, setiap detik kat dunia ni tak ada orang yang putus daripada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam keadaan dia nak wafat tu sendiri, kain dia kain yang lusuh, kain yang bertampal, kain yang kasar. Baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyak sebenarnya nak cerita tentang benda ni. InsyaAllah kita sambung pada minggu akan datang. Boleh? Kita akan cerita tentang Abu Musa Al-Ash'ari. Kita akan ceritakan tentang bagaimana akhir hayat Nabi SAW, bagaimana para sahabat menghadapi saat kematian Nabi. Itu satu peristiwa yang agung, yang susah bagi sahabat. Jadi yang kita kena mempelajari daripada hadis ini insya-Allah pada minggu akan datang. Okey, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Siapa yang ada minta buku ni, ada sebenarnya, tapi saya terlupa nak bawa. Jadi insyaAllah saya akan bawa minggu depan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila kita mencintai Rasulullah, automatically kita akan mencintai Allah Jalla wa Ala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Seandainya kamu cinta kepada Allah, maka ikutlah aku, iaitu Rasulullah, nescaya kau akan cintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita akan mendapat pahala di atas
usaha kita yang sedikit ini, susah payah kita yang sedikit ini, untuk kita belajar demi Allah Subhanahu wa taala dan demi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di yaumul qiyamah dalam keadaan orang-orang yang saleh dan di kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan doa pagi dulu, Sayyidul Istighfar, boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mati dalam husnul khatimah. Jadi tengok esok beli surat khabar, tengok kalau ada muka siapa kat sini, masa surat khabar tahu dah meninggal. Jadi insya-Allah dia akan dijanji syurga Allah Subhanahu wa taala kerana doa yang kita bacakan. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.